Salam sejahtera, nama saya Niki Rafaela Najali. Saya akan membentangkan berkenaan dengan ringkasan eksekutif perniagaan kami iaitu Hello Flora. Hello Flora ini merupakan ejen aktif yang berada di Universiti Utara Malaysia UUM yang menjalankan perniagaan menjual bunga kawat untuk semua pelanggan yang berminat. Bunga kawat yang dijual merupakan hasil gubahan tangan ahli pasukan Hello Flora sendiri. Oleh kerana ramai pelajar yang menjadikan bunga ini sebagai hadiah yang diberikan kepada orang tersayang, maka kami telah bersepakat untuk menjalankan perniagaan ini dengan menjadikan UUM sebagai tumpuan utama perniagaan kami. Tetapi pada masa yang sama, kami juga menawarkan perkhidmatan pengepusan ke seluruh Malaysia. Bunga kawat yang dihasilkan oleh Hello Flora mempunyai banyak pilihan warna dan diinspirasikan daripada 3 bunga utama iaitu bunga tulip, bunga lili dan juga bunga matahari. Saiz pasaran kami sangat besar disebabkan kami tidak hanya berfokus kepada UM sahaja, tetapi kami juga menjual di beberapa platform online seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga Shopee. Kami aktif mengemaskini dan memuat naik gambar-gambar produk kami dan juga kami memuat naik maklum balas daripada pelanggan yang telah membeli bunga kami. Seterusnya, produk yang kami hasilkan juga sangat mampu milik dan ini merupakan kekuatan yang pasukan kami miliki kerana kebanyakan pelanggan kami adalah mahasiswa yang menuntut di Universiti Utara Malaysia. Pada masa yang sama, kami juga memberikan servis yang terbaik dengan menawarkan perkhidmatan surprise delivery iaitu dengan menghantar kejutan kepada penerima bunga berkenaan sehingga ke depan bilik. Maksudnya kami akan menghantar bunga tersebut kepada penerima hadiah tersebut iaitu pelajar di dalam Universiti Utara Malaysia sehingga ke depan bilik mereka. Selain itu, kami juga telah memulakan perniagaan ini dengan hanya bermodalkan sebanyak RM400 iaitu kutipan sebanyak RM40 daripada setiap ahli dan kami menjangkakan pulangan modal selepas kami beroperasi selama 3 bulan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syuhaibah akan menyambung pembentangan ini dengan pengenalan perniagaan. Perniagaan kami yang diberi nama Hello Flora telah beroperasi bermula 23 Oktober 2023 yang menjual bunga kawat bulu. Pengeluaran produk kami dijalankan mengikut tempahan di mana pengeluar kami ialah perniagaan bukit UUM yang beroperasi di V-Mall, iaitu pemiliknya adalah salah seorang daripada ahli kumpulan kami iaitu saudari Isyak Syuhaina. Kami mendapatkan tempahan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Shopee dan Telegram. Visi perniagaan kami adalah senyuman anda matlamat kami di mana kami mengharapkan setiap pembelian oleh pelanggan kami akan menimbulkan kepuasan dan senyuman manis hama ada kepada pembeli atau penerima bunga kawat bulu ini. Seterusnya, dari segi produk, Hello Flora menjalankan perniagaan menjual produk bunga kawat bulu iaitu sejenis kraft tangan yang menjadi trend untuk diberikan kepada yang tersayang. Kami menawarkan set sekuntum dan set combo yang terdiri daripada bunga matahari, bunga lili dan bunga tulip. Bagi set sekuntum, harga yang ditawarkan ialah RM10, manakala bagi set combo harga yang ditawarkan ialah RM35. Kami turut menyediakan perkhidmatan penghantaran dan kejutan kepada pelanggan kami. Bagi status masa Hello Flora, kami banyak mendapatkan tempahan hasil daripada promosi di media sosial. Jualan bunga di tapak convocation menjadi penyumbang terbesar dalam meningkatkan jualan bunga kawat bulu ini. Kami juga memperolehi maklum balas daripada pelanggan yang berpuas hati dan ingin mengulang kembali pembelian. Set sekuntum banyak menjadi pilihan pelanggan terutamanya bunga tulip yang membuat tempahan melalui media sosial. Manakala set combo menjadi pilihan pelanggan yang membeli di tapak convocation. Itu sahaja daripada saya. Pemilihan sasaran pemasaran. Sasaran utama Hello Flora ialah memfokuskan kepada alumni UUM dan juga pelajar UUM untuk dijadikan sebagai buah tangan semasa sesi bergambar serta sebagai hadiah penghargaan. Selain itu, sasaran yang kedua ialah warga Universiti Utara Malaysia yang terdiri daripada pensyarah, pekerja am, pekerja kantin dan lain-lain. Seterusnya ialah ibu bapa yang ingin membuat kejutan kepada anak-anak yang menyambung pelajaran di UUM. Di sini, mereka tidak perlu datang daripada jauh hanya semata-mata untuk memberikan kejutan kerana Hello Flora akan menyelesaikan masalah tersebut.
Analisis pelanggan yang telah dibuat oleh Hello Flora telah menunjukkan pendekatan yang komprehensif terhadap sasaran pasar. Dengan memfokuskan kepada alumni Universiti Utara Malaysia yang menghadiri Convocation kali ke-36 dan pelajar Universiti Utara Malaysia, Hello Flora telah mengambil kira keperluan khusus seperti buah tangan dan juga hadiah untuk sesi bergambar Convocation. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap trend terkini dan juga motivasi pembelian di kalangan pelajar untuk memberi penghargaan kepada orang yang tersayang. Selain itu, fokus terhadap warga Universiti Utara Malaysia telah menunjukkan keinginan Hello Flora untuk menyelesaikan masalah hadiah kepada pelbagai lapisan masyarakat universiti. Pemilihan sasaran yang merangkumi ibu bapa yang berada di jauh menunjukkan kepekaan Hello Flora terhadap keperluan keluarga demi mengeratkan hubungan silaturahim. Ini kerana buki bunga tersebut akan dijadikan sebagai perantaraan untuk memberikan kejutan kepada anak-anak di dalam kampus Universiti Utara Malaysia. Seterusnya ialah analisis pasaran. Hello Flora telah mencapai sasaran penuh bagi alumni dan juga pelajar Universiti Utara Malaysia. Hal ini kerana Hello Flora telah menggunakan teknik dan juga pendekatan penghantaran terus kepada pelanggan. Selain itu, Hello Flora juga mempunyai potensi untuk meluaskan pasarannya secara dalam talian dengan memanfaatkan platform-platform popular seperti Shopee, TikTok, Instagram dan lain-lain. Dengan memperluaskan perniagaan mereka di platform ini, Hello Flora dapat menyasarkan pelanggan daripada orang awam yang mungkin tidak terikat dengan komuniti UUM sahaja. Seterusnya, pelibatan di platform media sosial seperti TikTok dan juga Instagram ini dapat membantu Hello Flora untuk meningkatkan kesedaran jenama Hello Flora ini sendiri di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Oleh itu, Hello Flora akan meningkatkan jualan mereka bukan sahaja secara fizikal, malah secara maya. Dari segi persaingan pula, perniagaan Hello Flora ini telah mendapat tentangan yang banyak dari kalangan pesaing. Hal ini kerana sepanjang Convocation terdapat banyak gerai yang telah dibuka di tapak UUM dengan pelbagai jenis bukit telah memberi cabaran yang sangat besar kepada kami untuk meneruskan perniagaan ini. Antara pesaing ialah Unilove dan gerai bukit sekitar majlis Convocation. Di sini kita dapat melihat bahawa Hello Flora mempunyai bukit yang mampu milik iaitu serendah RM10 sahaja. Selain itu, Hello Flora menyediakan perkhidmatan kejutan berbanding pesaing yang lain yang tidak membuat kejutan. Malah, harga bukit mereka juga terlalu mahal dan tidak mampu milik. Seterusnya, kita pergi ke campuran dan strategi promosi jualan. Dalam promosi jualan, komunikasi dengan pihak luar adalah penting kerana mereka berpotensi untuk menjadi pelanggan. Oleh itu, Hello Flora telah menyediakan platform dalam talian misalnya seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Shopee dan TikTok untuk berinteraksi bersama pelanggan. Melalui platform dalam talian ini, Hello Flora boleh mempromosikan perniagaan bunga kawat bulu kepada pelanggan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Contohnya, ketika kami mengadakan promosi jualan, kami akan mempromosinya terlebih dahulu di semua platform media sosial. Hasilnya, pelanggan akan sentiasa peka dan tahu tentang jualan yang akan dilakukan oleh Hello Flora. Seterusnya, kami juga menawarkan harga istimewa kepada pelanggan seperti memberi diskaun awal kepada pelanggan yang terawal. Menyediakan kad pelanggan pembelian kepada setiap pelanggan yang membeli produk bunga bulu kawat dan hadiah percuma akan diberikan jika kad tersebut telah dicop sebanyak 3 kali. Dalam strategi periklanan pula, kami menyiarkan iklan kepada pelanggan melalui Facebook, Instagram dan TikTok. Iklan disiarkan di platform media sosial kami juga direka secara profesional mengikut tema perniagaan dan dihasilkan menggunakan gabungan audio dan video yang dapat menarik perhatian pelanggan yang melihat. Selain itu, Hello Flora juga mengiklankan segala maklum balas daripada pelanggan yang sudah membeli di semua platform media sosial. Oleh itu, ianya dapat meningkatkan keyakinan dan minat pelanggan untuk membeli bunga bulu kawat kami. Seterusnya, kita pergi ke analisis SWOT campuran strategi. Analisis SWOT ialah teknik yang digunakan untuk mengenal pasti kedudukan sesebuah perniagaan dalam membangunkan perancangan strategi. Analisis SWOT ini terdiri daripada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sesebuah perniagaan. Pertama sekali, kekuatan. Kekuatan dalaman adalah ciri positif yang boleh didapati dalam sesebuah perniagaan. Hello Flora mempunyai kekuatan dari segi kreativiti, kualiti dan kegunaan produk yang dijual. Dari segi kreativiti, kami menyediakan pelbagai jenis bunga serta warna yang menarik dan unik mengikut permintaan daripada pelanggan. Dari segi kualiti pula, kami menggunakan bahan yang berkualiti tinggi dan tidak mudah rosak. Dari segi kegunaan pula, ianya sesuai digunakan untuk pelbagai majlis seperti majlis perkahwinan, hari jadi dan convocation kerana sifatnya yang tahan lama.
Seterusnya, kelemahan. Kelemahan adalah faktor dalaman yang mempunyai ciri negatif di dalam perniagaan. Kelemahan ini dapat menghalang perniagaan daripada mengekalkan prestasi yang sedia ada. Kelemahan kami adalah bahan mentah dan proses kraft yang mahal, boleh menjejaskan harga yang ditawarkan oleh pembekal dan menyebabkan margin keuntungan juga terjejas. Selain itu, permintaan terhadap bunga kawat bulu ini juga mempunyai musim atau acara tertentu, menyebabkan hasil jualan tidak konsisten dari semasa ke semasa. Peluang pula merujuk kepada faktor luaran yang memberi kelebihan dan boleh membantu prestasi perniagaan meningkat. Hello Flora mempunyai peluang untuk meningkatkan jualan dengan cara mempromosikan dan menjual produk melalui platform dalam talian. Hal ini demikian kerana produk daripada Hello Flora bersifat tahan lama dan boleh dihantar secara pos ke seluruh Malaysia. Akhir sekali, ancaman merupakan faktor luaran yang berpotensi untuk menjejaskan sesebuah perniagaan. Pesaing merupakan ancaman terbesar bagi Hello Flora. Hal ini demikian kerana bunga kawat bulu merupakan trend pada masa kini. Oleh itu, pesaing dalam pasaran yang sama semakin meningkat. Namun demikian, persaingan yang kuat boleh mendorong Hello Flora untuk terus berinovasi dan menambah baik untuk kekal relevan. Kita pergi pula ke strategi harga. Harga bagi setiap produk merupakan aspek yang selalu dipertimbangkan oleh pelanggan sebelum membeli produk yang dipilih. Bagi pihak penjual, kita mesti menjual produk pada harga yang berpatutan dan mampu milik. Ia merupakan komponen penting dalam pemasaran kerana ia bantu mengimbangi pendapatan perniagaan dan permintaan pelanggan. Namun demikian, strategi harga bukan hanya menetapkan harga tetapi perniagaan harus mengambil kira faktor-faktor lain seperti persaingan, perbelanjaan yang ditanggung, kos pembuatan, kesediaan pelanggan dan kualiti produk. Oleh demikian, Hello Flora meletakkan harga bagi produk bermula daripada RM10 sehingga RM35 untuk setiap item. Jadi untuk bahagian saya 3.6 strategi produk. Okey, apa itu strategi produk? Strategi produk ni merujuk kepada rancangan dan pendekatan yang direka untuk membangunkan, memasarkan dan mengurus produk ataupun perkhidmatan. Ia melibat beberapa keputusan strategi yang diambil oleh perniagaan untuk mencapai matlamat tertentu berkaitan dengan produknya. Strategi produk melibatkan aspek seperti pembangunan produk, harga, kedudukan pasaran, promosi dan sokongan pelanggan. Selain itu, deskripsi, aplikasi dan kelebihan produk juga merupakan sebahagian daripada strategi produk. Oleh hal demikian, Hello Flora amat menitik beratkan dan mempunyai strategi produknya yang tersendiri untuk diperkenalkan serta dipasarkan dalam pasaran. Terdapat pelbagai kaedah yang telah digunakan dan dilaksanakan oleh pengurus bahagian pemasaran Hello Flora bagi memastikan pemasaran yang dilaksanakan berjaya. Hello Flora merupakan sebuah perniagaan yang menjual dan membuat perkhidmatan penghantaran jambangan bunga iaitu bunga kawat. Kami memfokuskan kepada penjualan dua jenis bunga kawat yang terdiri daripada pelbagai variasi bunga dan warna. Antara jenis bunga kawat yang ditawarkan oleh kami adalah berbentuk set single bukit yang berharga RM10 dan set combo bukit yang berharga RM35. Pelanggan juga diberi pilihan untuk memilih jenis bunga yang terdiri daripada bunga matahari, bunga lili dan bunga tulip mengikut warna-warna yang available. Bukan itu je, pelanggan juga boleh membuat permintaan untuk menuliskan ucapan kepada penerima bunga. Kami turut menawarkan dua jenis kaedah pembelian iaitu pembelian secara fizikal di booth jika kami menyertai apa-apa festival di Universiti Utara Malaysia dan secara online. Terdapat juga dua jenis kaedah pengambilan bunga iaitu secara self-pick-up dari kami atau menggunakan perkhidmatan COD, Cash on Delivery. Bagi kaedah COD akan dikenakan charge mengikut jarak dan perkhidmatan COD hanya disediakan di dalam UUM serta kawasan sekitarnya. Dan kami juga ada menawarkan perkhidmatan surprise delivery sekiranya terdapat permintaan daripada pelanggan. Untuk bahagian aplikasi produk yang dijual oleh Hello Flora adalah berbentuk hadiah ataupun cenderamata yang sesuai dijadikan sebagai hadiah convocation, hadiah birthday dan juga hadiah anniversary.
Penghasilan produk kami bergantung kepada kaedah penjualan semasa. Contoh, jika kami menyertai festival yang memerlukan penjualan secara fizikal di kedai ataupun di booth, kami akan menyediakan produk secara ready stock mengikut jenis bunga yang mempunyai demand yang tinggi. Tetapi, jika kami perlu melaksanakan penjualan secara online, kami akan menyiapkan produk mengikut tempahan pelanggan. Hal ini disebabkan kepelbagaian cita rasa pelanggan akan mempengaruhi output perniagaan kami. Okey, di samping itu, untuk menghasilkan produk ini, kami sentiasa memastikan bahawa semua input ataupun bahan mentah yang digunakan oleh kami berkualiti dan sepadan dengan harganya. Antara bahan utama yang digunakan bagi menghasilkan produk kami ialah kawat bulu, iaitu pipe cleaner, Flora tape, hot glue gun, gunting, ribbon dan juga kertas pembalut. Kami akan pastikan bahawa bunga kawat yang terhasil dalam keadaan yang baik, kemas, cantik sebelum diserahkan kepada pelanggan. Terdapat banyak kelebihan produk yang ditawarkan oleh Hello Flora. Antaranya ialah kualiti produk terjaga. Pihak kami akan sentiasa memastikan produk yang diterima oleh pelanggan dalam keadaan baik, cantik dan kemas. Jika pelanggan memerlukan perkhidmatan pos, pihak kami akan memastikan produk berada di dalam kotak yang dibalut dengan bubble wrap dan diletakkan dengan pelekat fragile. Hal ini untuk memastikan produk tidak kemik ataupun rosak semasa sampai kepada pelanggan. Pelanggan juga boleh melihat semakan ataupun review di TikTok Shop atau Shopee daripada pelanggan lain supaya mereka lebih yakin untuk membeli secara pos. Selain itu, pihak kami juga memberi jaminan bayaran balik ataupun dipanggil refund kepada pelanggan yang mendapat produk yang rosak jika kerosakan tersebut daripada kesilapan pihak kami. Kelebihan yang seterusnya, kami juga menawarkan banyak pilihan bunga. Antaranya ialah bunga matahari, bunga tulip dan juga bunga lili. Bukan itu je, pelanggan juga boleh memilih warna yang mereka sukai untuk bunga yang mereka pilih. Contohnya warna hot pink, light pink, soft pink, blue dan juga purple. Tujuan kami menyediakan banyak pilihan bunga dan warna adalah untuk memastikan kepuasan hati pelanggan semasa membeli dengan kami. Kepelbagaian ini juga akan membuatkan pelanggan lebih tertarik dengan produk yang kami tawarkan. Selain itu, disebabkan pasaran sasaran kami merupakan pelajar dan juga staf Universiti Utara Malaysia, kami telah menawarkan harga mesra poket dan berpatutan dengan kualiti produk kami. Kelebihan lain yang terdapat daripada produk dan juga perkhidmatan kami, pihak kami akan memastikan respon yang diberikan kepada pelanggan pantas as soon as possible serta membantu mereka untuk membuat pilihan dengan menyediakan gambar produk dan maklum balas ataupun feedback yang diberikan oleh customer sebelumnya. Di samping tu, pelanggan yang membeli secara dalam talian ataupun online akan diberikan Google Form supaya ia memudahkan mereka membuat pilihan dan melengkapkan maklumat pembelian. Berdasarkan Google Form juga, pihak kami dapat membuat analisis berkaitan dengan produk kami yang mendapat permintaan yang tinggi serta pasaran sasaran kami. Oleh itu, kami akan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Akhir sekali, Hello Flora juga menyediakan perkhidmatan surprise delivery berserta video yang siap diedit mengikut permintaan daripada pelanggan. Perkara ini akan membantu pelanggan yang ingin menghadiahkan bunga kepada mereka yang jauh serta video tersebut sebagai bukti ataupun juga memori kepada penerima dan juga pemberi. Seterusnya adalah 4.0 pengurusan dan perancangan organisasi. Berikut merupakan carta organisasi yang telah dirangka oleh Hello Flora berdasarkan keperluan perniagaan dalam merancang strategi perniagaan supaya visi, misi serta objektif dapat dicapai. Perniagaan ini diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Aisyah Shuhaina yang bertanggungjawab untuk mengelola keseluruhan perniagaan, membuat keputusan penting serta berkomunikasi secara efektif antara pekerja. Diikuti dengan bahagian pengurusan operasi iaitu Nur Aina Safa dan Nika Rafael yang bertanggungjawab untuk mengurus perjalanan harian pengeluaran produk untuk memenuhi kehendak pelanggan. Seterusnya adalah bahagian pengurusan kewangan dan akaun yang diketuai oleh Miza Hazirah diikuti dengan Wan Azian Hayani. Mereka ini bertanggungjawab untuk mengendalikan kegiatan pengurusan dan perolehan perniagaan dan membuat laporan kewangan kepada pihak atasan. Seterusnya adalah bahagian pengurusan pemasaran yang diketuai oleh Nur Syuhaibah diikuti dengan Nur Izawani. Mereka bertanggungjawab untuk mengurus serta menghasilkan bahan pemasaran yang berkesan supaya aktiviti promosi dapat berjalan dengan baik. Seterusnya adalah bahagian pengurusan sumber manusia yang diketuai oleh Syairah Atikah di mana
Beliau bertanggungjawab untuk mengendalikan bahagian pengambilan pekerja serta mengelola urusan KPI bagi menilai prestasi setiap pekerja. Yang terakhir adalah bahagian pengurusan jualan yang diketuai oleh Nur Aida Dayana diikuti dengan Nurul Nabilah. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan pasukan jualan dapat melaksanakan pelan jualan yang berkesan dan efektif. Seterusnya, saya akan membentangkan 5.0 Perbelanjaan Operasi. Perbelanjaan operasi merupakan perancangan atau pengurusan operasi yang melibatkan aktiviti keperluan fizikal operasi syarikat seperti mendapatkan produk daripada pembekal yang berkualiti dan bermutu tinggi. Perancangan operasi juga merakumi maklumat berkaitan belanja operasi, carta ahli operasi dan urus niaga operasian perniagaan kami. Penyediaan pelan operasi syarikat juga membantu pengurus dalam melaksanakan tanggungjawab bagi mencapai target jualan perniagaan kami dan menentukan matlamat jangka pendek dan jangka panjang perniagaan. Perancangan operasi juga bertujuan untuk menyusun anggaran operasi yang realistik dan mengenal pasti sumber dana dan pengurusan kewangan harian. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perbelanjaan yang terlibat dalam perniagaan kami. Yang pertama sekali adalah upah dan komisen yang dibayar sebanyak RM10 bagi setiap ahli iaitu 10 orang berjumlah RM100. Kemudian bayaran pos pula berjumlah RM25 dan akhir sekali adalah perbelanjaan lain-lain yang meliputi perbelanjaan bagi pembelian bahan mentah dan sebagainya iaitu berjumlah sebanyak RM100. Seterusnya, saya akan membentangkan 5.2 Carta Ahli Operasi. Carta Ahli Operasi atau lebih dikenali sebagai Carta Ahli Proses telah ditubuhkan bagi memahami dan menggambarkan proses yang terlibat dalam sesebuah perniagaan bagi mendapatkan jumlah hasil yang dikenaki. Carta ini meliputi gambaran grafik seperti urutan langkah-langkah atau prosedur standard yang perlu dilakukan bagi mendapatkan keputusan yang tepat dalam merancang proses penjualan produk sama ada secara fizikal atau secara atas talian. Bagi proses operasi yang pertama, kumpulan kami telah mempromosikan produk di semua platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok dan laman web. Kemudian pesanan produk oleh pelanggan dikumpulkan melalui aplikasi Google Docs dan pembayaran secara atas talian. Seterusnya, tempahan pesanan akan dibuat kepada pembekal kami iaitu bukit UUM mengikut kepada jenis bunga dan warna mengikut kepada permintaan pelanggan. Setelah tempahan diterima, kami akan membungkus dan menghantar pesanan kepada pelanggan melalui penghantaran tunai atau pengambilan sendiri oleh pelanggan. Proses seterusnya ialah pelanggan akan menerima produk bunga kawat kami dan maklum balas akan diperoleh oleh pelanggan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang urusan operasi berkaitan. Yang pertama sekali adalah menguruskan overhead. Kos overhead yang tidak diuruskan dengan baik akan menyebabkan perniagaan kami terpaksa menanggung kos belanja operasi yang berlebihan. Tambahan pula, terdapat kos overhead yang tidak tetap dan akan menyukarkan pemilik untuk membuat anggaran perbelanjaan. Contohnya seperti kos pentadbiran, bil utiliti dan lain-lain perbelanjaan. Selain itu, perniagaan kami juga menghadapi cabaran untuk mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Hal ini kerana produk yang dijual oleh pelanggan kami adalah berbentuk hadiah dan bukan merupakan barangan berbentuk makanan ataupun barangan yang boleh digunakan secara berulang kali. Selain itu, perubahan cita rasa pelanggan juga menjadi cabaran buat perniagaan kami oleh kerana mereka sentiasa mempunyai pilihan untuk membeli produk yang sama dari pelbagai kedai di luar sana. Seterusnya, aliran tunai yang positif dan kukuh juga menunjukkan bahawa sesebuah perniagaan itu berjaya menguruskan sumber kewangan dengan lancar dan sistematik. Oleh itu, ia menjadi cabaran kepada sesebuah perniagaan itu untuk kekal konsisten bagi menjana keuntungan semaksimum yang mungkin. Hal ini bagi memastikannya mampu bertahan dalam jangka masa yang panjang dan mampu menanggung liability yang sedia ada. Akhir sekali, perniagaan kami turut menghadapi risiko serangan cyber. Hal ini kerana jualan produk dijalankan secara atas talian melalui platform Instagram, WhatsApp, Facebook, Shopee dan perbankan secara atas talian. Kesannya, ia akan meningkatkan risiko serangan cyber seperti penipuan dan juga hacking. Sekiranya situasi ini berlaku, maka ia akan menyebabkan kecurian data yang boleh menjejaskan perniagaan kami. Oleh itu, pemilik perniagaan hendaklah sentiasa berhati-hati dan mengambil inisiatif dengan mengetatkan kawalan keselamatan bagi mengelakkan masalah ini daripada berlaku. Saya akan meneruskan pandangan ini kepada bahagian sumber kewangan.
Perniagaan Hello Flora memperoleh sumber kewangan awalnya daripada modal pemilik, iaitu setiap daripada rakan kongsi perniagaan ini menyumbang RM40 dan ini menjadikan jumlah sumber kewangan awal bagi perniagaan Hello Flora sebanyak RM400. Bagi belanja bulanan pula, Hello Flora mempunyai 3 jenis belanja, iaitu upah ataupun komisen pekerja sebanyak RM100, bayaran pos sebanyak RM25 dan juga perbelanjaan lain sebanyak RM100. Ini menjadikan jumlah lebihan, iaitu setelah sumber kewangan ini ditolak kepada perbelanjaan awal, menjadikan jumlah lebihannya sebanyak RM175. Di sini ditunjukkan anggaran jualan bagi perniagaan Hello Flora bagi 3 bulan yang pertama. Pada bulan Oktober, set single dijangka akan terjual sebanyak 30 unit di mana setiap jenis bunga akan terjual sebanyak 10 unit. Bagi set combo pula, bunga tulip dan bunga lili dijangka akan terjual sebanyak 6 unit yang manakala bunga matahari pula adalah sebanyak 3 unit. Ini menjadikan kuantiti jualan, anggaran jualan pada bulan Oktober adalah sebanyak 45 unit dan jumlah jualan adalah sebanyak RM825. Bagi bulan November pula, bagi set single kami menjangkakan jualan sebanyak 40 unit, iaitu penambahan sebanyak 10 unit daripada bulan sebelumnya. Dan bagi set combo pula sebanyak 25 unit, juga penambahan sebanyak 10 unit. Ini menjadikan kuantiti jualan bagi bulan tersebut adalah sebanyak 65 unit dan jualan sebanyak RM1,275. Bagi bulan Disember pula kami menjangkakan penambahan sebanyak 5 unit bagi set single dan juga 5 unit bagi set combo. Ini menjadikan jumlah kuantiti jualan sebanyak 75 unit dan total jualan sebanyak RM1,500. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Wan Azian Hayani binti Wan Muhammad Azan, nombor matrik 280654. Saya akan membentangkan penyata aliran tunai pada bulan Oktober, November dan Disember 2023. Baki awal pada bulan Oktober tiada kerana baru memulakan perniagaan. Bulan November RM520, bulan Disember RM830. Modal perkongsian pada bulan Oktober RM400, jualan pada bulan Oktober RM825, November RM1275 dan Disember RM1500. Jumlah penerimaan bulan Oktober RM1225, bulan November RM1275, bulan Disember RM1500. Seterusnya, bahagian perbelanjaan belian bulan Oktober RM480, bulan November RM740, bulan Disember RM870. Pembelanjaan selain belian adalah sama bagi bulan Oktober, November dan Disember. Jumlah pembelanjaan bulan Oktober RM725, November RM965, Disember RM1095. Lebihan merupakan jumlah penerimaan tolak jumlah perbelanjaan dan menunjukkan jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah perbelanjaan. Baki akhir tunai bulan Oktober RM520 dibawa sebagai baki awal bulan November. Baki akhir tunai bulan November RM830 dibawa sebagai baki awal bulan Disember. Baki akhir tunai bulan Disember RM1235. Saya akan teruskan dengan penyata untung rugi. Seperti yang telah disebut sebelum ini, anggaran bagi jualan Oktober adalah sebanyak RM825, bagi bulan November pula sebanyak RM1,275 dan Disember sebanyak RM1,500. Ini menjadikan jumlah jualan bagi 3 bulan pertama adalah sebanyak RM3,600. Bagi memperoleh untung kasar, kita perlu menolak kos jualan daripada jualan. Kos jualan ini ialah kos belian bagi setiap unit bunga kawan. Bagi bulan Oktober kami menjangkakan kos jualan adalah sebanyak RM480, manakala bagi bulan November pula sebanyak RM740 dan Disember adalah sebanyak RM870. Ini menunjukkan anggaran bagi kos jualan pada 3 bulan pertama sebanyak RM2,090. Setelah menolak kos jualan daripada jualan, pada bulan Oktober kita memperoleh untung kasar sebanyak RM345, November adalah sebanyak RM535 dan Disember sebanyak RM630. Total bagi 3 bulan ini ialah sebanyak RM1,510. Kemudian kita tolak pula dengan belanja. Belanja ini adalah sama seperti yang telah diterangkan sebelumnya, iaitu 3 jenis belanja, iaitu upah pekerja ataupun komisen pekerja. Kemudian ialah belanja pos dan ketiga ialah belanja tambahan atau belanja lain-lain lah. Belanja bagi ketiga-tiga bulan ini adalah tetap, iaitu RM225. Jadi jumlah bagi belanja bagi 3 bulan pertama ini ialah sebanyak RM675. Daripada sini kita dapat menjangkakan untung bersih yang diperoleh oleh perniagaan Hello Flora.
iaitu pada bulan Oktober kita memperoleh untung bersih sebanyak RM120, manakala pada bulan November pula sebanyak RM310 dan Disember sebanyak RM405. Jumlah anggaran untung bersih bagi 3 bulan pertama Hello Flora adalah sebanyak RM835. Seterusnya, saya akan membentangkan penyata kedudukan kewangan pada bulan Oktober, November dan Disember 2023. Jumlah aset bagi bulan Oktober RM520, bulan November RM830, bulan Disember RM1,235. Jumlah ekuiti pemilik yang terdiri daripada modal akhir adalah sama dengan jumlah aset setiap bulan. Modal akhir merupakan hasil tambah modal awal dan untung bersih. Seterusnya adalah Business Model Canvas. BMC yang dihasilkan merupakan kerangka yang strategik untuk menggariskan matlamat serta objektif penubuhan perniagaan Hello Flora ini. Key partnership ataupun rakan utama Hello Flora yang bertindak sebagai pembekal ialah perniagaan Bukit UUM, kedai Eco Shop serta Rainbow Hantaran. Key aktiviti ataupun aktiviti utama perniagaan Hello Flora adalah berkaitan dengan pembelian bahan mentah, membalut bunga, membuat jualan dan penghantaran secara atas talian dan bersemuka, mengambil gambar dan video bagi tujuan periklanan dan mengemaskini website. Key resources ataupun sumber utama adalah produk bunga kawat, pembalut kertas, kad ucapan, hot glue gun dan tali bagi tujuan hiasan pada produk. Seterusnya adalah value proposition iaitu penawaran nilai. Hello Flora menawarkan ataupun menerima pesanan berbentuk custom mengikut cita rasa yang diinginkan pelanggan. Selain itu, Hello Flora juga dapat memberikan peluang pekerjaan terutama kepada pelajar-pelajar UUM yang mahu menjana pendapatan bersama di samping menawarkan harga produk yang mengikut kemampuan pembeli. Hello Flora juga memudahkan pelanggan yang ingin membuat kejutan kepada penerima yang ingin dituju kerana perniagaan kami turut menawarkan servis kejutan. Bagi memastikan customer relation ataupun hubungan pelanggan dijaga dengan baik, Hello Flora menyediakan kad stiker pembelian iaitu mana-mana pelanggan yang membuat belian secara 3 kali akan diberikan satu produk bunga kawat secara percuma. Selain itu, giveaway dan early bird discount turut ditawarkan kepada pelanggan yang membuat belian terlebih awal. Seterusnya adalah channel ataupun saluran utama yang digunakan bagi tujuan penjualan dan periklanan adalah TikTok, Shopee, Instagram, WhatsApp, Facebook serta Telegram. Customer segment ataupun segmen pelanggan adalah pelajar-pelajar UUM, staf UUM, ibu bapa, pelajar-pelajar konvo memandangkan UUM mengadakan minggu convocation serta PTJ iaitu pusat tanggungjawab seperti bahagian unit keselamatan, pusat kesihatan dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah struktur kos di mana kos bahan mentah adalah sebanyak RM6 bagi satu item bunga kawat dan sewa tapak sewaktu peskon sebanyak RM100 bagi tujuan jualan secara bersemuka. Dan yang terakhir adalah revenue stream ataupun penjanaan pendapatan selain pada aktiviti utama perniagaan adalah caj perkhidmatan terhadap servis kejutan, caj tambahan bagi kejutan berbentuk video serta beberapa produk bukit coklat yang diambil daripada perniagaan Bukit UUM. Untuk bahagian kesimpulan, perniagaan Hello Flora ini merupakan sebuah perniagaan yang tertumpu kepada pembuatan bunga kawat sebagai hadiah atau pemberian kepada orang tersayang dengan 3 pilihan bunga utama iaitu bunga tulip, matahari dan juga bunga lili. Dalam usaha meneruskan perniagaan, Hello Flora berusaha bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan bunga yang dapat memuaskan hati pelanggan dengan gubahan bunga yang dihasilkan oleh perniagaan kami sendiri. Objektif jangka masa panjang Hello Flora adalah untuk terus berkembang maju sehingga dapat meluaskan empire dengan melakukan penjualan bunga sehingga ke Sabah dan Sarawak melalui pengeposan. Perniagaan kami terbukti berjaya kerana kami telah mencapai jumlah jualan sasaran yang ditetapkan. Selain itu, kami juga telah berjaya mendapatkan jualan di platform-platform secara atas talian seperti Shopee, TikTok, Facebook dan juga Instagram. Walaupun pada dasarnya Hello Flora mengeluarkan bunga kawat semata-mata, tetapi rancangan jangka masa panjang kami akan mengeluarkan bunga lain seperti bunga hidup, bunga palsu dan sebagainya. Kami juga akan sentiasa menambah baik perkhidmatan kami dengan menawarkan perkhidmatan yang terbaik iaitu akan melakukan pengeposan pantas, penghantaran sehingga ke depan bilik dan mengutamakan pesanan daripada pelanggan pada bila-bila masa. Kualiti merupakan jaminan utama kami dan kepuasan pelanggan merupakan keutamaan kami. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.